Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Datuk Mufti yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi bagi tahun ini kali pertama untuk kuliah syarah kepada Hisnul Muslim. Alhamdulillah. Walaupun suara tak ada suara hilang kemarin, alhamdulillah boleh juga sampai dekat Masjid Al-Firdaus, tapi cumanya kemarin suara kurang sikit. Hari ini alhamdulillah lebih baik sedikit. Moga-moga lebih baik lagi insya-Allah. Saya sebut semalam berkaitan tentang anugerah Allah Ta'ala bagi suara kita kan. Suara yang kita keluarkan, suara yang kita keluarkan ni Allah Ta'ala bagi anugerah kepada kita. Cumanya kita guna kat mana tu yang penting tu. Ada sebahagian orang guna suara dia untuk perkara kepada kebaikan. Dia boleh hajuk orang kepada arah kebaikan. Saya ingat ada satu buku yang kita baru terbit bulan lepas, buku Dr. Rozami, kenali tokoh hadis yang tidak didendangkan. Dalam buku berkenaan Dr. Rozami sebut berkaitan tentang Abu Hurairah. Apabila setelah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa waktu setelah itu Abu Hurairah dia menghabiskan masa dia untuk mengajar, dan anak murid dia ramai. Di antara sebab anak murid dia ramai ni kemungkinan adalah disebabkan dia ni pandai sikit berceramah, kan? Maksudnya bila dia bercakap tu, maksud dia menyampaikan pengajian itu, orang mudah untuk menerima ni. Demikian keadaan yang berlaku, dan Allah Ta'ala bagi anugerah kepada sebahagian orang menggunakan suara yang diberikan dengan baik. Ada sebahagian juga kita, mungkin diri kita sendiri juga, guna suara yang Allah Ta'ala bagi kepada ke arah yang tak baik. Jadi kita yang memastikan kepada mana, ke arah mana yang kita bawa suara kita ni. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang soleh, orang yang baik, orang-orang yang menjadikan akhlak Muslim itu sebagai akhlak yang utama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kuliah lalu, bulan lepas kita tak dan, bulan sebelum tu, bulan sebelah kita cerita, kita berkongsi berkaitan tentang zikir ketika apa disebut zikir iftitah. Yang kita sebut beberapa zikir-zikir iftitah tu, bukan satu saja, dan kita boleh bertukar-tukar. Macam itulah kita mengaji. Kuliah subuh ni kita mengaji, kita mungkin boleh dapat sikit, balik sekejap lagi kita selok balik kan, kita nak pergi hafal balik tu. Jadi macam tu keadaan dia. Hari ni kita nak sambung pada yang ke-17, tajuk ke-17, iaitu doa rukuk atau berzikir ketika rukuk. Disebutkan dalam bahagian yang ke-33, disebutkan zikirnya, di antara zikirnya yang kita biasa duk baca, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim disebutkan sebanyak 3 kali. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Huzaifah Al-Yaman. Kalimah subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, maha suci Allah, rabbiyal azim, maha Tuhan yang maha agung, al-azim, kita mengagungkan Tuhan. Subhana rabbiyal azim, iaitu maksudnya adalah aku membersihkan engkau ya Allah, dan mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Bila kita kata subhana rabbiyal azim, kita faham maksud yang kita duk sebut tu adalah kita kata tak ada lagi paling suci, tak ada lagi yang paling mulia melainkan Allah Ta'ala. Demikian kita salat begitu.
Yang dimaksudkan khusyuk itu bukanlah bukan masuk alam fana kan. Yang maksud khusyuk tu, ada orang kata khusyuk tu, nak masuk khusyuk ni susah sebab nak masuk satu alam luar. Tak, bukan. Khusyuk bukan masuk alam fana. Sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan khusyuk itu ialah kita faham apa yang kita sebutkan, kita hayati apa yang kita sebutkan itu. Yang tu, kalau kita tak faham, macam mana kita nak rasa interaksi di antara manusia dengan Tuhan? Sedangkan solat itu adalah interaksi di antara manusia dengan Tuhan. Sehingga akhirnya boleh menjadikan solat kita itu dapat memperbaiki akhlak kita. Sebab kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Yang ini kita sebut Subhana Rabbiyal Azim. Para ulama menyarankan agar dalam rukuk maupun sujud seseorang membaca tasbih minimal sebanyak 3 kali. Ini saranan. Ini adalah galakan. Yang ke-34, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah. Sebab waktu rukuk ni banyak memuji Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Rabbana, ya Rabb kami. Rabb ni daripada dimaksudkan Rabb ni tuan. Rabbul mal, tuan modal, kan? Rabbul mal. Jadi Rabbul bait, suruh rumah, tuan rumah ke noh. Tuan yang menjaga rumah tu Rabbul bait je. Jadi suri rumah tu dimaksudkan dengan tuan. Jadi demikian juga Rabbul alamin, lebih besar daripada itu, tuan kepada seluruh alam ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah Tuhan kami. Wa bihamdika, dengan memujimu, ya Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan segala dosaku. Yang ni juga salah satu daripada tasbih ataupun zikir rukuk yang boleh kita baca. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah. Hadis ini sahih, riwayat Al-Bukhari. Cuma kadang kita tak biasa dengar. Bila kita tak biasa dengar, kadang-kadang kita tak tahulah. Bila kita tak tahu, kita ingat orang buat tu salah. Kadang-kadang yang dianggap salah itu belum tentu salah. Kadang-kadang yang kita anggap betul, mungkin ia adalah salah. Itu berlaku dalam hidup kita lah. Sebab tu saya ingat waktu saya ingat bulan lepas atau 2 bulan lepas, saya berprogram dengan Timbalan Mufti Selangor. Dia bagi tahu satu perkara, Dr. Anhar Opir. Dia bagi tahu satu perkara. Kita kena berhati-hati dengan perkataan sebenarnya. Kan? Sebenarnya. Kadang-kala bila kita sebutkan sebenarnya, kita nak kata pandangan kita je betul, pandangan lain salah, kan? Sedangkan ada sebahagian pandangan itu masih boleh dikompromi lagi. Ada sebahagian pandangan memang sebenarnya, memang pandangan kita yang betul, pandangan itu yang salah. Tapi sebahagiannya adalah dia masih lagi dalam isu kompromi. Jadi bila kita sebut isu kompromi, maka berhati-hati dengan perkataan sebenarnya. Jadi demikian keadaan itu. Jadi ini juga salah satu daripada zikir yang kita boleh sebut. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dia tak susah pun, tapi kita tak tahu. Jadi kita boleh tukar-tukar. Sebahagian para ulama disebut, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut mengenai hikmah ketika rukuk khusus membaca doa, bukan membaca kalimat tasbih. Ada sebahagian ulama dia kata waktu rukuk boleh juga kita baca doa. Sebahagian kata tak, rukuk tasbih sahaja, seperti mana hadis yang disebutkan di dalam riwayat Muslim. Ketika sedang rukuk, agungkanlah nama Tuhan yang mulia, dan ketika sedang sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, kerana sudah sepatutnya doa kamu semua akan dimakbulkan. Hampir-hampir doa itu akan dimakbulkan. Jadi berdoa ketika sujud, jadi ketika rukuk kita memperbanyakkan tasbih. Sebagai ulama kata waktu hadis ini tidaklah mengkhususkan untuk hanya tasbih saja. Doa juga sebahagian daripada isu zikir yang kita boleh baca ketika rukuk. Pun begitu athar yang sampai daripada Nabi SAW adalah daripada tasbih. Maka kita membaca tasbih. Subuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Yang ni kita tahu. Kita duk baca bulan Ramadan.
Sekarang kita duk baca bulan Ramadan, duk biasa kita dengar orang duk baca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Waruh. Tapi cuma kita tak tahu rupanya dia juga dibaca ketika rukuk. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Waruh. Maha suci, Maha Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Tuhan pada para malaikat dan juga roh. Sahabat yang meriwayatkan ini adalah Aisyah. Kalimah subuh iaitu yang dibersihkan dari segala aib. Bila kita kata subuhun, dia kita kata tak ada aib bagi Allah Taala. Ini diambil daripada kata-kata sabbahtallah Taala. Kamu membersihkan Allah daripada segala kecacatan. Kalimah kudus pula, subuh kudus. Kudus pula iaitu bersih daripada segala aib dan maha agung dari semua yang dianggap sebagai buruk. Kudus, dia bukan sekadar bersih sahaja. Dia mempunyai maksud azim. Dia mempunyai maksud yang besar di situ. Kita sebut kudus. Subuhun kudus. Rabbul Malaikati Waruh. Tuhan bagi malaikat. Malaikah yang dimaksudkan dengan malaikah adalah jamak kepada malak. Dia kata ganda bagi perkataan malak. Malaikat dalam bahasa Melayu lah kan. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab kalau sebut malaikah, dia maksud malaikat-malaikat. Kalau dalam bahasa Melayu, malaikat satu. Malaikat-malaikat, jadi 2, 3, 4 lah. Jadi macam tu. Dari bahasa Arab sebenarnya, satu malak. Satu malak. Kalau banyak, dia sebut malaikah. Malaikah. Macam tu keadaan dia. Jadi, disebut dekat sini, Tuhan bagi para malaikat. Demikian juga Tuhan bagi ar-ruh. Ar-ruh di sini bukan roh kita ni. Ruh dekat sini apa dia? Ruh dekat sini jadi maksudkannya adalah Jibril alaihi salam. Jibril yang disebutkan di sini. Jadi Rabbul Malaikati Waruh. Sama seperti dalam surah Al-Qadar. Kita baca tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh di situ adalah Jibril, bukan ruh kita, kan? Yang dimaksudkan ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril, turun dengan izin daripada Allah. Ada yang dimaksudkan dengan ar-ruh itu, ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ar-ruh itu adalah segolongan malaikat. Dia kata ada kumpulan malaikat yang dinamakan dengan ar-ruh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Dan pada hari akhirat nanti akan berdirilah ruh dan juga para malaikat secara berbaris-baris. Jadi ar-ruh dalam ayat ini siapa? Ar-ruh dalam ayat ini ialah segolongan para malaikat. Demikian jugalah, atau mungkin dimaksudkan dengan ruh itu adalah pengurus seluruh makhluk yang hidup, iaitu Rabb para malaikat. Yang ke-36, maksudnya yang ketiga yang kita boleh baca. Yang keempat, kita boleh baca zikir ketika rukuk. Ni panjang sikit lah. Jadi rukuk kita pun panjang sikit. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bi qadami. Ya Allah, Allahumma ni ya Allah lah. Ya Allah, Allahumma, ya Allah. Dia, sebab tu saya kata kadang kita tak tahu bahasa Arab. Bila kita tak tahu bahasa Arab, kita minimum kita, masalah ni kita ada kan. Paling minimum kita cari Google Translate lah. Kan? Minimum kita boleh cari Google Translate. Tak apa kita cari Google Translate. Tapi cuma kadang-kadang dia tak bagi lengguk yang tepat lah. Dia tak bagi lengguk yang tepat. Tapi dapatlah. Kita nak minta ya Allah ampunkan aku. Kita tulis dekat situ ya Allah ampunkan aku. Dia sebut ya Rabb u'fu anni ke apa lebih kurang begitu. Tapi ya Rabb. Dia kalau yang lengguk Arabnya dia sebut Allahumma. Allahumma ighfirli. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, laka raka'tu. Aku rukuk ni untuk engkau ya Allah. Aku rukuk ni untuk engkau ya Allah.
Wa bika amantu, dengan engkau juga aku beriman denganmu. Wa bika di sini disebut oleh Syekh Arnaud di dalam tahqiq beliau bagi kitab Syu'abul Iman, ringkasan Mukhtasar Syu'abul Iman, dia kata wa bika amantu, bila disebut wa bika di situ bermaksud kita beriman dengan Allah, patuh dan Allah, dan kita sembah Allah. Dia bukan takat beriman saja, dia beriman dan juga sembah Allah. Kita tak sembah orang lain melainkan Allah. Wa bika amantu, aku betul-betul beriman kepadamu. Maksudnya aku betul-betul percaya dekat engkau ya Allah. Aku tak percaya orang lain lebih daripada kepercayaan aku kepada Allah. Sebab tu kita kata apa yang ada dalam Al-Quran itu kita percaya sungguh, bulat-bulat kita percaya. 2 minggu lepas saya dah masuk cerita kat TV Al-Hijrah sekarang ni, cerita pasal Nabi Musa. Dan Nabi Musa yang minggu lepas saya sebut satu buku yang bagus, iaitu Syarah Usul Salasah, dia Ibn Utsaimin. Kita kempen lah buku tu sebab kita terbitkan buku tu. Orang duk pertikai. Minggu ni kita sebut kemarin dulu kita sebut berkaitan tentang dialog di antara Allah dan juga Nabi Musa. Dialog di antara Allah dan Nabi Musa. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Jadi ada pengacara tanya, habis tu macam mana ni? Adakah dia bercakap duduk dalam satu dunia khayalan ataupun duduk dalam satu dimensi yang lain? Kan, sebab macam mustahil pula memang Allah nak cakap dengan manusia. Oleh sebab tu saya kata, sebab nampak mustahil lah dia jadi mukjizat. Mukjizat ni khariqul adah, dia mencari adat. Biasanya orang tidak bercakap dengan Tuhan. Susah nak bercakap, bukan susah nak bercakap, hampir mustahil bercakap dengan Tuhan di atas muka bumi. Tetapi Allah Ta'ala muliakan beberapa orang di antara Nabi Adam, Nabi Musa, demikian juga Nabi SAW. Interaksi terus dengan Tuhan. Pun begitu kita kata apa yang ada dalam Quran kita percaya macam itulah. Sebelum kita nak sembang panjang lah ni, nak sembang macam mana apa semua, yang tu susah ha. Yang tu Quran tak sebut, yang tu kita punya fikir sendiri. Tapi cumanya yang Quran sebut tu kita percaya macam tu dulu. Bahkan fokus dia yang tu. Fokus dia yang tu. Yang tahun lepas, awal tahun lepas sama juga isu. Isu pasal apa? Ar-Rahmanu ala arasy istawa kan. Ar-Rahman beristiwa atas arasy itu. Dia jadi heboh disebabkan isu berkenaan. Sampai penerbit kata, "Ustaz, ada orang hinyak lah Ustaz." Kita kata fokus kita kepada ayat itu, bukan kepada nak cerita macam mana Allah Ta'ala duduk lah, apa semua ni susah. Saya ingat dulu waktu kat Azhar dalam kuliah duduk ramai-ramai, Syekh waktu tu perbahasan berkaitan tentang Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Adalah seorang budak Arab tu, dia kata macam mana kita boleh nak kata Allah Ta'ala ni duduk atas arasy semua. Tak boleh, dia ini berbeza dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadith dan sebagainya. Syekh tengok saya duduk depan tu, saya memang duduk depan, saya suka duduk depan, tapi tak adalah pandai bercakap sangat, tapi cuma suka duduk depan supaya dapat cepat dan kita tak mengantuk. Yang tu lah kan, orang duduk depan ni dia mengantuk, dia aib sikit, jadi kita duduk depan. Jadi Syekh kata, "Syihab Malizi," dia tahu saya orang Malaysia kan, "Malizi, ma ra'yukum?" Apa pandangan kamu? Jadi saya kata, saya pun tak tahu, tapi cumanya malam sebelum tu saya dah mengaji bab tu. Dia kata, Imam Malik kata tentang hal ni, al-istiwa' ma'lum wa kaifatun majhul, dan akhir sekali wa su'alu anhu bid'ah wa anta sahibul bid'ah. Orang dalam kelas gelak. Ya, dia kata apa? Syekh tanya kita pun jawab. Istiwa itu semua orang tahu jenis istiwa ni. Tapi macam mana istiwa Allah Ta'ala ni majhul. Kita tak tahu macam mana, tak diberitahu pun macam mana. Dan bertanya benda yang orang tak tanya hampir tanya pasal apa? Disebut bid'ah lah. Orang tak pernah tanya hampir tanya pasal apa. Dan awak yang tanya saya ni, hang pun buat bid'ah. Kan? Saya kata kat Syekh, orang gelak dan gelak. Tapi macam itulah keadaan dia. Demikian. Bila kita tahu satu benda, kita maklumkan kepada orang, moga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita. Wa bika amantu, kita beriman sungguh dengan Allah dan kita beribadat hanya kepada Allah. Kita tak beribadat kepada orang lain. Walaka aslamtu khashi'a laka sam'i.
Sesungguhnya kepada engkaulah kita kata aku Islam. Maksudnya aku berserah diri. Kita kata aku berserah diri. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut aku berserah diri kepada Tuhan, aku serah diriku kepada Tuhan, bukan ia semata-mata kata-kata, tapi ia adalah hakikat yang perlu kita tagih. Bila kita kata aku serah diri kepada Allah, maka aku akan memakai pakaian yang Tuhan suruh aku pakai. Bukan apa yang aku nak, tapi apa yang Tuhan nak. Yang tu dia kata al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu apa yang agama anggap baik. Yang buruk tu apa yang agama anggap buruk. Yang tu yang susah. Kadang kita rasa bagus dah, lalu kita mencari jalan walaupun kita tahu benda tu salah, tapi mungkin ada kepentingan kepada diri kita. Saya ada orang tanya berkaitan tentang soalan riba. Ada beberapa kategori manusia yang tanya ni. Ada seorang yang tanya berkaitan riba tu, dia nak guna duit riba tu. Dia tanya tu, dia nak bagi ustaz jawab macam mana yang dia nak. Kan? Ada sebahagian baru ni ada orang tanya soalan tu berkaitan tentang riba juga. Dia tanya soalan riba, dia kata 350,000 dia bagi kat kawan dia nak pinjam. Tapi kawan dia kata kalau pinjam, lepas tu nanti dah habis, aku akan bagi 5% daripada saham syarikat, dan aku akan bayar lebih daripada 350 tu, aku akan bayar 500,000. Dan kawan dia nak bayar dah ni. Kan? Nak bayar dah ni. Macam mana ustaz? Riba ke tak riba ni? Kalau riba ni macam mana? Boleh saya guna ke? Boleh tak saya bayar loan kereta adik ipar saya? Dia tanya begitu. Kita jawab yang mana yang kita tahu. Ya, akhirnya dia kata, oh macam tu ustaz. Jadi saya tak nak. Kalau ini riba, maka saya berlepas diri daripadanya. Saya ambil pokok saja, dia riba itu, ia adalah riba. So tak boleh saya ambil, bahkan saya tidak memahamkannya. Jadi ada dua manusia begitu. Kadang kita nak apa yang kita suka untuk jadi agama. Kan? Asal boleh. Dulu saya cerita juga kat sini. Dekat tempat saya di Sarjana Utama Sungai Buloh tu. Sampai hari ni saya duduk kempen. Dekat sana. Dekat sana saya kempen ke mana-mana tempat pun saya nak bagi tahu juga benda yang sama. Sebelum daripada azan khutbah Jumaat tu, Tok Bilal ni dia duk sebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu baru dia azan. Kita kan tengok benda ni, pelik benar ni. Dia aja buat ni, orang lain tak buat. Mula-mula dia saja buat, orang lain tak buat. Tapi bila kita tegur, dia tak mau dengar. Orang lain pun tegur, dia tak mau dengar. Dia kan dilantik. Jadi ada jawatan kan. Kalau di Negeri Selangor ni dia dapat, kalau dapat tauliah tu, dia tauliah besar. Dia ada tauliah besar dulu simpan kat rumah. Lagi kalau tauliah imam dengan Bilal dan Nadir, dia ada tauliah besar tu. Jadi dia simpan kat rumah, jadi dia syok sikitlah kan. Jadi dia yang tu lah. Dia buat begitu. Bila tegur tak mau dengar lah, sebab ini adalah satu perkara yang berlanggar daripada etikanya. Iaitu dia buat satu perkara yang kita sebut bid'ah, perkara baru. Apatah lagi sebut kat dalam ni mic ni. Kalau hang sebut sendiri-sendiri, amalan sendiri lain ceritalah kan. Tapi ini disebut kat mic ni. Kemudian orang lepas dia tak berapa lama kemudian jadi Bilal juga. Orang tu buat macam dia. Tapi yang lebih menarik adalah Bilal lama memang tak buat begitu. Tapi dia duk tengok benda ni menarik. Akhirnya dia pun buat juga benda tu. Oh, yang ni masalah ni. Sebab perkara-perkara macam tu kita nak kena pastikan. Kita nak pakai baju ni baju kita ke? Kita nak pakai baju agama. Kan? Nak pakai baju agama, kita nak kena mengaji. Kita tak boleh main duduk satu tempat, duduk kat tempat yang tersorok, lepas tu kita berfikir tentang agama. Kan? Duduk tempat tersorok, lepas tu berfikir tentang agama. Tu yang jadi pelik-pelik tu. Tu ada rakan penulis saya apa? Si Lepak lah. Kan? Terima kasih si Babi Hutan. Dia tulis buku dia kan. Tapi biasa terima kasih Babi Hutan bukan dia bagi tajuk tu. Tajuk tu penerbit lah. Dubuk Press tu. Yang bagi nama tu. Tapi cumanya dia berasal daripada dia berfikir. Berfikir duduk saja-saja, duduk fikir sendiri. Lepas tu dia reka sendiri. Dia reka sendiri. Akhirnya dia ada kefahaman agama sendiri. Itu yang
Itu yang dia bersepakat lah. Dia kata, aku ada versi sendiri. Agama versi sendiri. Disebabkan berfikir sendiri. Aslam tu, kita serah diri sungguh kepada Allah. Pakai sungguh dengan pakaian yang Allah Ta'ala nak. Yang ini susah. Khashi'alaka sam'i, sesungguhnya sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Sesungguhnya pendengaran aku. Sam'i, pendengaran aku ni. Ni telinga yang kita ada ni, dia ada satu deria yang disebut sebagai pendengaran. Pendengaran aku, wa basari, penglihatan aku ni. Pendengaran dan juga penglihatan ini nikmat Allah Ta'ala bagi besar. Kadang-kadang kita sesemua, kadang-kadang kita demam, telinga tak dengar. Orang kalau pakai spek mata, dia buka spek mata, telinga dia confirm effect. Telinga dia tak apa-apa nak dengar kalau dia pakai, dia buka spek mata dia. Bila dia buka, dia pakai balik, elok. Tapi telinga ni Allah Ta'ala bagi nikmat. Kita boleh guna telinga kita dengan mendengar perkara-perkara baik. Kita juga boleh membiarkan telinga kita untuk mendengar perkara-perkara yang buruk. Hari ini macam-macam yang ada pada diri kita, yang berlaku dalam persekitaran kita. Lalu kita kena tapis, kita kena ada filter yang menapis apa yang kita dengar. Kadang kita dengar, kita tahu kawan ni nak pergi mengata ke orang. Kita tahu kawan ni nak hina orang. Kita tahu dia nak pergi kutuk orang. Kita tutup telinga kita ataupun kita lari daripada tempat berkenaan. Kita tak dengar begitu. Bahkan dulu abang saya, sebahagian kenal, Abang Fauzi saya. Dia waktu dekat Johor dulu, duduk dalam masjid tu dia duduk maki orang. Tapi saya ingat lepas pada tu Jabatan Agama ambil tindakan pada dia juga, dan dia ustaz tu dibuang daripada kuliah lah. Tapi cumanya saya pergi tu, orang dia duduk kutuk lah. Abang saya kata, jom keluar. Kita tak solat isyak kat situ, kita pergi solat isyak kat tempat lain. Sebab apa? Telinga ni penting. Bila kita dengar benda yang buruk, dia akan menghasilkan satu ilmu yang baru dalam diri kita. Jadi kata, oh apa salahnya kawan ni duk kata dah macam tu, kawan tu duk kata macam tu, kawan tu kata macam tu. Apa salahnya? Akhirnya jadi begitu. Mula-mula mungkin kita anggap salah, tapi akhir-akhirnya dia boleh menjadi anggap betul. Disebabkan kita membiarkan telinga kita tanpa sebarang filter, tanpa sebarang penapisan. Wa basari, demikian juga penglihatan kita ni. Allah, penglihatan adalah perkara yang sangat istimewa. Ramai orang dia tidak dapat melihat dengan baik, lalu dia memerlukan bantuan. Tetapi ada orang dapat melihat dengan baik, namun dia tidak bersyukur kepada Allah dengan jalan membuat perkara maksiat dengan melihat. Hari ini kita melihat macam-macam, senang kan? Hari ini kita ada Facebook, kita ada media sosial, medsos kan, media sosial kita ada kehidupan kita, yang mana kadang-kadang dia lalu dekat news feed kita apa semua tu, dia lalu dekat Facebook kita tu, kita terlepas pandang. Yang kita tengok, tengok sekali tak apa, tengok syok pula. Macam-macam. Penglihatan kita, wa mukhi, otak kita, wa azami, jarang di dalam hadis sebut berkaitan tentang mukh, jarang. Tapi yang disebut berkaitan tentang otak. Wa azmi, dan juga tulang aku, wa asabi, dan juga otot aku, wa mastaqallat bihi qadami, dan tidak kurang daripada itu juga kakiku, semuanya tunduk kepada Engkau ya Allah. Yang ni kita baca ketika sedang tunduk, kita sedang rukuk itu, kita sedang tunduk itu, kita membaca zikir berkenaan. Sebab tu bila kita membaca zikir-zikir yang kita ada ilmu-ilmu seperti ini, kita belajar dan kita amalkan, ia dapat mendidik diri kita, ia dapat mendidik jiwa kita, ia dapat mendidik perangai dan akhlak kita. Itu yang penting. Itu solat dapat mendidik kita. Jika kita tak faham apa yang kita baca, kita tak dapat hayati apa yang kita baca, macam mana solat kita nak jadi baik? Kan? Kita duduk dalam solat, kita duduk puji Tuhan, kita duduk memuji Tuhan. Tapi bila kita keluar, kita duduk mengata ke orang. Nampak pelik sangat. Nampak kita tidak khusyuk dalam solat. Nampak kita ada masalah dengan solat kita. Yang seterusnya, kita boleh juga baca Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki jabarut, dia boleh paksa orang. Wal malakut, yang menguasai seluruh kerajaan, kebesaran dan juga keagungan. Yang dimaksudkan dengan jabarut ataupun keperkasaan ini adalah salah satu daripada sifat
sifat Allah, Al-Jabbar. Al-Jabbar. Jadi dulu ada gedebe kan. Gedebe yang jadi isu apa dia, Allah yarham Datuk Aziz dulu. Isu begitu kan. Jadi kita kena faham bahawa dia adalah Jabbar, yang mana tidak ada orang yang lebih tinggi kehebatannya. Kalau kita kata kuat, orang gangster yang kuat, dia kuatlah, dia kata hang tak cukup kuat, Allah lagi kuat pada hang. Kalau hang kata hang lebih bengis, Allah Taala bengis lagi pada engkau. Maksudnya Allah menguasai diri kita. Dialah yang menguasai diri kita. Kalau kita kata ada orang yang boleh defend kita, Allah Taala yang paling tinggi yang boleh defend kepada diri kita. Yang tu kita sebut. Dia juga maha kuasa. Dia memang maha memaksa, iaitu memaksa para hambanya pada semua perintah dan larangan yang dia kehendaki. Kita ni buat benda yang kita nak bukan atas dasar kita nak saja, tapi disebabkan Allah suruh. Allah Taala suruh. Sebab tu ketika Sarah suruh Nabi Ibrahim bawa Hajar dan juga anaknya Ismail yang masih baby lagi, masih kecil lagi daripada Palestin, keluar daripada Palestin. Sebahagian kata Nabi Ibrahim keluar disebabkan Sarah suruh. Yang sebaiknya, pendapat yang sebaiknya yang diambil ialah dia tidaklah keluar kerana Sarah menyuruhnya, tetapi dia keluar atas perintah Allah. Sebab tu waktu dia nak tinggalkan Hajar itu, dia Hajar tanya, ni pasal apa hang tinggal aku kat sini ni dengan anak-anak ni pada tempat yang tak ada apa tak ada apa sungguh, ayam tak ada, makanan tak ada, pasir saja. Memang betul-betul Arab. Arab ni maksudnya adalah padang tandus. Memang tandus sungguh, tak ada apa ni. Siapa, pasal apa hang buat ni? Tak jawab. Adakah Allah yang menyuruh engkau? Allah yang menyuruh. Jadi ini adalah arahan daripada Allah. Walaupun dia mana nak suka benda macam ni. Kita pun banyak benda yang kita boleh belajar daripada Nabi. Kita boleh belajar daripada para anbiya, yang mana mereka melakukan perkara yang di luar daripada kesukaan mereka, tetapi disebabkan Allah Ta'ala yang suruh buat benda tu, maka kita buat. Iaitu bila kita dapat satu ilmu dan kita tahu ini, yakin ini adalah yang tepat, maka kita ikut yang tu. Kita berintizam dengan apa yang dianggap sebagai tepat. Itu susah. Susah. Subhanadzil jabarut, itu yang dimaksudkan dengan subhan rabbil jabarut. Wal malakut, dan seluruh kerajaan, iaitu kekuasaan. Yang dimaksudkan dengan pemilik seluruh kerajaan ialah pemilik segala sesuatu. Semua yang ada atas muka bumi ni Allah Ta'ala punya, bukan kita punya. Allah Ta'ala punya. Jadi bila Allah Ta'ala punya, maka kita nak kena bersyukur dengan nikmat Allah. Pastikan apa yang kita gunakan nikmat itu atas jalan kebaikan. Demikian juga wal azamah, dan kebesaran, iaitu maha suci Allah, pemilik kebesaran. Ada yang mengatakan itu adalah istilah dari zat dan bentuk yang sempurna, dan yang berhak menyandangnya hanya Allah SWT semata-mata. Yang tu kita baca waktu rukuk, kan? Waktu rukuk kita baca yang tu. Waktu rukuk kita baca yang tu. Banyak yang kita dah baca, kita baca subhana rabbiyal azim. Tak apa, kita boleh baca yang lain juga. Sebagian tanya, Ustaz, kalau pergi tambah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh tak? Harus untuk melakukan hal berkenaan. Pun itu disebut sebagai zikir muraqabah, zikir-zikir yang berganda. Pun begitu mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih afdal, yang adalah lebih baik. Kadang-kadang kita nampak simple je. Lepas solat Nabi baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Walaupun versi kita lebih menarik lagi, lebih panjang lagi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan. Panjang sikit kita punya, cantik sikit kita buat, kita pergi buat madah yang cantik sikit, tetapi apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik. Yang tu yang kita nak. Kita bangkit daripada rukuk, kita baca apa? Biasa kita baca yang itu juga warid daripada hadis, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang puji dia. Sami'allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang puji dia.
Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Demikian juga kita baca itu bila kita nak bangkit. Bila kita dah duduk tegak, kita baca Rabbana walakal hamd. Tambah sikit lagi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kita tambah sikit, kita baca yang tu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Rifa'ah. Sebagai ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa tasmi' ucapan sami'allahu liman hamidah dan tahmid Rabbana walakal hamd sekaligus perlu sama-sama dibaca oleh imam dan makmum. Maksud imam baca sami'allahu liman hamidah, kita pun baca sami'allahu liman hamidah. Kan? Kita pun baca sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, kita pun baca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd kadang-kadang kita tak dengar tok imam baca. Tapi biasa kita dengar sami'allahu liman hamidah. Jadi sebahagian para ulama kata kita baca sekali. Imam baca macam tu, makmum pun baca macam tu. Mengenai sabda Nabi, jika imam selesai membaca sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu membaca Rabbana walakal hamd. Hadis itu sebut begitu. Ini bukanlah dalam usaha untuk menjelaskan apa yang dibaca oleh imam dan makmum, tetapi untuk menjelaskan makmum baru membaca tahmid setelah imam membaca tasmi'. Ada hadis sebut kata bila kamu baca bila imam baca sami'allahu liman hamidah, selesai baca sami'allahu liman hamidah, kamu baca Rabbana walakal hamd. Hadis itu maksudkan bahawa kamu jangan mendahului imam. Maksudnya kamu ikut imam lah. Imam dulu baru kamu. Macam tu keadaannya. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan setiap orang yang salat, baik selaku imam atau selaku makmum atau sendiri-sendiri, disarankan untuk membaca sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ia menghimpunkan kedua-duanya sekaligus. Oleh yang demikian, ketika bangun dari rukuk, dia membaca sami'allahu liman hamidah, dan ketika i'tidal dan semasa berdiri tegak, dia membaca Rabbana walakal hamd. Yang ini berdasarkan daripada apa yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, dia cenderung kepada pendapat yang lain. Dia cenderung kepada pendapat makmum tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah. Katanya jika seseorang bertanya, bagaimana dengan sabda Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli? Sementara Rasulullah juga membaca sami'allahu liman hamidah. Rasulullah baca sami'allahu liman hamidah. Maka jawabnya ialah bahawa sabda baginda tersebut bersifat umum, sedangkan yang dimaksudkan ada hadis kata jika imam selesai membaca sami'allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamd. Jadi ada dua pendapat kat sini, dua-dua juga tidak ada isu, yang masih lagi dalam isu fatwa yang boleh kita memilih di antara salah satu di antara kedua-duanya. Tak ada masalah. Boleh ambil yang mana sami'allahu liman hamidah, boleh juga tak ambil yang tu. Tapi kalau tak baca pun sah solat juga. Kan? Tak baca pun sah solat juga. Tapi rugi ya. Rugi ya, benda boleh buat, bahkan Nabi SAW buat. Kita tak buat, kita tahu pula tu. Maka kita buatlah. Tapi milih di antara dua pendapat itu. Sama ada Rabbana walakal hamd, sami'allahu liman hamidah, ataupun Rabbana walakal hamd saja. Dan dia ada beberapa ucapan, saya nak ambilkan yang ni. Pentasih menyatakan dalam riwayat dari Nabi SAW terdapat 4 jenis bacaan yang diucapkan setelah bangun daripada rukuk. Yang pertama, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Yang pertama, Rabbana lakal hamd. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Yang ketiga, Allahumma. Dia ada tambah Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini semua daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Semuanya dalam hadis yang berbeza-beza dengan sebutannya, dengan lafaz yang berbeza-beza. Kita boleh sebut Rabbana walakal hamd, Tuhan kami, bagi engkau lah segala puji. Itu saya dah sebut. Bila kita rukuk, kita kata sami'allahu liman hamidah, kita bangkit kan, sami'allahu, Allah dengar siapa puji dia. Kita bangkitlah. Bila kita dah duduk ke atas, Rabbana walakal hamd, maha suci engkau, bagi engkau lah segala puji. Kita puji dia tadi. Kita puji Allah Ta'ala tadi. Waktu kita rukuk tadi kita baca Subhan Rabbiyal Azim, maha suci engkau ya Allah.
Allah dengar siapa puji dia. Kemudian kita puji kembali kepada Allah. Interaksi di antara manusia dengan Allah Ta'ala di dalam solat. Kita kena sedar ada interaksi itu. Bila kita sedar ada interaksi berkenaan, baru solat kita akan jadi khusyuk. Kalau tidak, solat kita akan gelong lah. Kan? Solat kita gelong. Ada orang dia nak solat saja. Sebab tu dia ajar dekat sekolah-sekolah, pukul 3 pagi, bangkit, solat tahajud. Jadi bila bangkit solat tahajud pukul 3 pagi tu, kira 3 pagi tu fresh lah. Bagus tak? Bagus lah 3 pagi bangkit. Tapi cuma ajak, bawa semua orang. Bangkit 3 pagi, solat tahajud. Sampai pukul 6, solat. Sampai pukul 6, solat. Dah pukul 6 suku, solat subuh gelong lah. Sedangkan yang tadi sunat. Yang fardunya solat subuh. Sebab tu saya program dengan beberapa orang syekh dekat Mesir dulu. Dia ada dalam tentatif. Dia mangkit kalau pukul 6 waktu subuh tu, mangkit untuk tahajud ni pukul 5.30. 5.30 mangkit. Dia kata belum tu merapu yang mangkit, dia kata. 5.30 baru kita mangkit, waktu tu kita solat dan sebagainya. Lepas tu bila kita solat subuh kita masih kuat lagi kan. Kalau kita mangkit pukul 3, kita mungkin sejam saja, lepas tu kita tidur balik. Tapi ada orang, kebanyakan orang lepas tidur balik tu kira tidur tu jelah. Kira tidur tu jelah. Tapi cumanya dia memang boleh tidur dan dia boleh mangkit dengan segar. Bagus. Dia tidur balik, kemudian dia bangkit balik untuk solat subuh. Tapi kalau kita tak mampu, main ke hujung cukuplah. Hujung nak mangkit waktu nak subuh sungguh-sungguh. Kalau kat sini kita ada azan pertama tu, okey, kita bangkit dah, kita beribadat dah. Lepas habis pada tu, kita tunggu subuh. Lepas subuh kita solat subuh. Semangat sikit, segar sikit. Macam tu. Jadi demikian tuan-tuan dan puan-puan. Ada beberapa lagi zikir yang boleh dibaca ketika rukuk. Banyak lagi lah zikir yang ketika rukuk ni. Dia ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Moga-moga ada yang kita dapat amalkan. Itu yang penting, yang kita dapat amalkan. Bila kita dapat amalkan, moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita. Allah Ta'ala muliakan kita dengan ilmu yang kadang-kadang kita dapat sikit saja, tetapi memberi manfaat kepada diri kita. Betapa banyak ilmu yang sedikit yang kita dengar daripada orang dulu-dulu, yang kita dengar daripada mak dan ayah kita. Dia pesan sikit saja, tapi cumanya sampailah ni kita duk pegang sungguh. Kan? Sampailah ni kita pegang sungguh. Disebabkan ilmu yang sedikit tetapi bermanfaat. Betapa banyak juga ilmu yang banyak yang dihafal. Betapa banyak juga ilmu yang banyak yang dipelajari, tapi habis macam tu saja. Tuan-tuan belajar tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3 dulu, lupa habis dah. Kadang-kadang budak-budak baru lepas habis SPM baru ni, anak kita ada sebahagian baru dapat stamp baru ni kan. Baru dapat stamp baru ni. Pergi tanya balik silibus stamp, tak tahu langsung dah. Tak tahu dah. Sebab ada juga ilmu yang banyak tapi tidak memberi manfaat kepada orang itu. Tetapi ada ilmu yang sedikit tetapi ia memberi manfaat kepada diri kita. Itu yang penting, kita mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu yang ada di atas sekitar kehidupan kita ni, supaya akhirnya kita dapat bawa balik bertemu dengan Allah. Kita tak tahu kan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kamu duk lari diri daripadanya. Kita duk lari daripada kematian. Dan kamu akan dapat sampai pada hari itu juga. Dia kejar kamu, dia ligan kamu. Dan kamu akan sampai pada waktu berkenaan. Bila kamu sampai pada waktu berkenaan, kamu akan dihadapkan kepada Tuhan yang tahu semua benda. Dia tahu perkara gaib, dia tahu perkara nyata. Dia tahu semua benda. Dan waktu tu didatangkan kepada kamu amalan kamu. Lalu bagaimana kita nak jawab kepada Allah Ta'ala? Mungkin sikit. Kita nampak orang pelacur, dia bagi minum ayak kepada anjing itu, dia dapat masuk syurga. Dia anggap benda tu kecil. Kita pun tengok, Allah kecil macam tu je, aku solat malam tak tinggal. Kan? Kita nampak benda tu kecil, tetapi ia besar di sisi Allah. Masalahnya kita tak tahu besar dia di sisi Allah tu, kita tak tahu. Nilai itu wa hisabuhu 'ala Allah. Yang nilai itu Allah Ta'ala yang nilai. Moga-moga ada amalan kita yang dapat memberi manfaat kepada diri kita di hari akhirat. Demikian juga memberi manfaat kepada keluarga kita, kepada mak ayah kita, masyarakat kita. Yang tu yang kita duk harapkan. Tuan-tuan ada soalan? Ada nak tanya? Tak ada? Tuan-tuan, saya ada bawa buku-buku. Bukan untuk nak jual sangat, tapi cuma saya nak bagi tunjuk tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan kenal. Sebab ramai orang ni tak kenal buku.
Jadi saya bawa buku-buku tu, tuan-tuan pergi tengok. Ada buku Usul Salasah, apa dia buku, apa dia Rahiqul Makhtum, cetakan terkini yang Syekh Safiur Rahman dah buat edisi kemas kini. Dia ada kemas kini yang dia buat dalam buku Ar-Rahiqul Makhtum. Ada sebahagian orang dia pi kecoh sikit. Jadi saya bawa, tuan-tuan boleh tengok. Buku-buku banyak, buku terjemahan. Supaya kita tengok, oh buku ni macam ni. Oh macam ni dia cerita. Yang tu saja. Boleh selak-selak, tak ada masalah. Tengok apa. Moga-moga ada manfaat kepada diri kita. Jadi tuan-tuan, kalau ada soalan nanti kita boleh sembang. Kalau tak ada nanti moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang soleh. Moga-moga ada doa yang ada dalam kuliah hari ini. Ada perkongsian kita hari ini. Ada doa yang Allah Ta'ala makbulkan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala semua dosa kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala tarik daripada hati kita, tarik kesusahan, kesukaran, kesulitan yang ada dalam diri kita. Dan jika ada orang yang sakit, orang yang tak sihat, anak-anak kita ada yang tak sihat, moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan. Allah Ta'ala jadikan kita orang soleh. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala hidupkan kita sebagai orang yang beriman. Allah matikan kita juga sebahagian daripada kalangan orang yang beriman. Dan akhirnya kita dibangkitkan di hadapan Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan kita berada dalam syurga yang kita idam-idamkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.